Seterusnya, sekuriti makanan kini menjadi antara tumpuan utama Malaysia dan juga dunia. Beberapa bulan kebelakangan ini, kita telah menyaksikan beberapa senario daripada isu sekuriti makanan ini. Kekurangan bekalan ayam yang paling terkesan kepada rakyat Malaysia sebagai antara pengguna paling tinggi di dunia dalam pengambilan ayam. Kini ada yang mengatakan bekalan telur ayam pula mengalami isu bekalan. Dalam isu ini, antara langkah yang pernah diutarakan ialah supaya Malaysia mempelbagaikan sumber makanan. Ini termasuklah mempelbagaikan import bagi memastikan sumber dalam negara tidak terjejas sekiranya berlaku krisis luar jangka global seperti COVID-19. Dan untuk kita membicarakan mengenai isu ini, bersama saya di talian ketika ini ialah pengasas Kumpulan Penyelidikan Kejuruteraan Makanan dan Biobahan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Ida Idayu Muhammad. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah Prof, kita bercakap mengenai isu sekuriti makanan ini. Jadi pada pandangan Prof sendiri, apakah langkah Malaysia mempelbagaikan sumber import makanan bagi memastikan sumber dalam negara tidak terjejas jika berlaku keadaan luar jangka seperti berlakunya pandemik COVID-19 dan juga perang di antara Ukraine dan Rusia ketika ini, Prof? Ya, okey. Pada khidmat saya itu adalah langkah yang wajar. Sewajarnya memang itu seperti wajar kerajaan mempelbagaikan sumber import makanan kita dalam mengukuhkan jaminan sekuriti makanan, kerana terdapat beberapa elemen ataupun bahan-bahan makanan yang perlu kita dapatkan daripada negara luar. Contohnya seperti gandum dan lain-lain yang tidak ada dalam sumber negara kan. Jadi kita tidak mahu industri pengeluar makanan kita, contohnya yang menghasilkan bakery dan sebagainya, terjejas dan tidak dapat meneruskan kelangsungan. Itu adalah langkah yang amat wajar. Seterusnya kita akan memperkukuhkan lagi jaminan ini dengan melibatkan kerjasama serantau dengan ASEAN, dengan negara-negara yang lain yang dapat membantu bersama-sama menguatkan usaha menghadapi musibah seperti pandemik, COVID-19 dan juga lain-lain masalah. Prof, kita tahu perang antara Ukraine dan Rusia ini menimbulkan banyak kesan kepada negara-negara di luar ataupun komuniti antarabangsa jika kita memberi fokus kepada isu sumber gandum, kerana kita tahu dua negara ini merupakan pembekal utama gandum ke seluruh dunia. Dan ketika ini kita tahu juga Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berada di Turki dalam lawatannya, dan dalam kenyataannya juga baru-baru ini Malaysia berhasrat untuk mempelbagaikan sumber makanan importnya, termasuk kemungkinan membeli tepung gandum dari Turki ketika dunia terus mengalami kekurangan bekalan. Jadi Prof, bagaimana Prof melihat potensi untuk Malaysia sebenarnya untuk menambah sumber import termasuk dari Turki ini, Prof? Ya, benar, itu satu langkah yang tepat, bertepatan. Kita harus memperbanyakkan lagi negara-negara yang berpotensi untuk menjadi rakan import bahan-bahan yang kita perlukan. Selain daripada itu, kita juga harus melengkapkan atau juga menguatkan sumber-sumber penghasilan makanan dalaman kita. Begitu juga harus kita kenal pasti bahan-bahan import yang mana yang memberi impak, yang benar-benar memberi impak dalam kelangsungan SME, industri-industri dan juga bekalan rakyat sendiri untuk jaminan sekuriti makanan ini. Dan Prof, ini mungkin antara fokus juga. Tadi kita bercakap mengenai menyentuh mengenai peranan di peringkat tertinggi dalam memastikan sumber import itu dapat dipelbagaikan. Jadi bagaimana pula dengan peranan masyarakat ya Prof dalam membantu menjamin sekuriti makanan untuk jangka masa pendek dan juga untuk jangka masa panjang, Prof? Ya. Itu soalan yang sangat penting sebab peranan masyarakat yang paling utama, dan kita harus negara harus mengutamakan rakyat. Dan saya melihat peranan masyarakat ni kita semua terkesan dengan masalah sekuriti makanan ini, cuma berbeza-beza dari segi tahap kesan tersebut kan. Jadi masyarakat ni kita bahagikanlah kepada individu, keluarga, komuniti, seterusnya daerah, negeri dan negara keseluruhannya. Dan kita harus dapat memainkan peranan sebagai individu. Kita mencari ruang dan peluang untuk meningkatkan keupayaan kita dalam menempuh ataupun dalam memastikan jaminan sekuriti makanan kita. Selanjutnya kita bergerak dalam keluarga. Apa yang saya maksudkan, kita ada ruang dan peluang, kita harus contohnya menyambut usaha dan melaksanakan tanaman kendiri. Contohnya kita boleh bertanam di rumah, memastikan kelangsungan sumber-sumber sayuran dan buah-buahan sebagainya. Kemudian kita kembangkan lagi usaha-usaha tersebut dalam keluarga.
Di situlah wujudnya nanti keperluan ilmu apa yang kita nak tanam, kemudian bagaimana kita nak tanam ilmu-ilmu tersebut, juga seterusnya bagaimana kita memastikan sumber-sumber yang kita dapat kita hasilkan itu sumber yang berkhasiat memenuhi gizi keperluan nutrisi kita. Itu ilmu-ilmu yang perlu ada dalam masyarakat. Seterusnya komuniti juga sangat penting sebab kita melihat satu yang besar, kita pecah-pecahkan supaya ia akan efektif. Jadi komuniti akan mainkan peranan, saling bantu membantu. Bila apa saja yang berlaku di luar, kita memastikan kita kendiri ataupun mandiri kita itu sangat kuat supaya kita dapat meneruskan kelangsungan. Ada banyak ilmu yang perlu dipelajari, boleh kita pelajari, contohnya penanaman, bagaimana kita menguruskan tanaman ataupun ternakan kita tadi walaupun kecil-kecilan, bagaimana kita memastikan ketahanan bila kita proses makanan kita, teknologi-teknologi daripada kita memasak dan sebagainya, kita masak cara banyak, kita menyimpan dalam sejuk beku, mengeringkan menjadi powder, menjadi serbuk supaya tahan lama contohnya. Kemudian ada lebihan, kita jual, kita berniaga, kita jualkan, kita saling membantu, kita memberi kepada yang memerlukan contohnya. Begitu juga ilmu-ilmu ini termasuklah ilmu kewangan, marketing ataupun kita penjualan, mempromosi dan juga menyampaikan bahan-bahan yang telah dihasilkan tadi kepada mereka yang memerlukan. Saya melihat ini satu konteks bersepadu. Usaha-usaha ini perlu disambut baik dan dilaksanakan secara langsung dalam keluarga, masyarakat dan komuniti setempat. Itu peranan masyarakat yang boleh dilaksanakan supaya kita tidak melihat isu ini dengan rasa stres, kita rasa dengan negativiti dan kita melihat masa depan yang gelap ataupun yang diragukan. Kita boleh bertindak supaya ruang dan peluang itu dapat kita manfaatkan. Apa saja yang berlaku kita dapat meneruskan usahakan diri ini dengan semangat yang positif. Baik Prof, ini mungkin soalan saya yang terakhir untuk Prof, untuk jam ini. Jadi Prof, negara mana yang pada pandangan dan juga penelitian dan juga kajian Prof yang sesuai ataupun wajar dijadikan model ataupun dijadikan contoh terbaik dalam bersedia mendepani krisis isu sekuriti makanan ini, dan apa langkahnya yang wajar dicontohi oleh Malaysia secara khususnya Prof? Menarik soalan tu Syaf. Saya melihat tidak satu spesifik negara yang kita boleh ikut secara langsung tapi bila kita bercakap tentang teknologi, contohnya teknologi artificial intelligence, teknologi bio dan juga teknologi kejituan, pertanian jitu, kita boleh melihat negara jiran seperti Singapura kekurangan sumber tetapi memanfaatkan teknologi supaya boleh mandiri menghasilkan sumber-sumber makanan. Contoh menghasilkan kultur ataupun teknologi menghasilkan daging contohnya kan. Saya pasti agak ramai yang ragu-ragu, tetapi itu adalah satu contoh menghasilkan daging ataupun sumber protein dalam negara, menyediakan satu ruang yang luas untuk membela ikan dan sebagainya. Maksudnya menggunakan teknologi-teknologi tertentu dalam memastikan kecukupan makanan. Satu lagi, melihat kepada negara lain yang mempunyai sumber yang luas, tanah yang luas seperti Indonesia, melaksanakan projek besar-besaran secara kolektif, memanggil pakar-pakar, bergabung tenaga dengan masyarakat untuk mengoptimumkan sumber-sumber ruang-ruang yang ada supaya dapat menghasilkan projek jaminan makanan yang lebih efektif. Saya juga melihat kepada negara India, memastikan rakyat diutamakan dalam apa juga keadaan. Mereka mengambil keputusan sekatan import contohnya, sekatan ekspor kerana mendahulukan rakyat, keperluan rakyat. Mereka memastikan keperluan rakyat diutamakan dan langkah-langkah tersebut dilaksanakan selepas melihat keutamaan-keutamaan tersebut. Maknanya rakyat didahulukan, memastikan kelangsungan rakyat, baru memikirkan persoalan yang lain di luar contohnya. Itu contoh-contoh negara yang kita boleh contohi kerana kita mempunyai kesemua ini. Manusia ni hebat kreativiti, inovatif kita semua ada. Cuma kita belum memberikan satu impak yang paling optimum dan efektif. Dan saya sangat positif melihat gabungan teknologi, ruang dan juga sumber yang kita ada, juga ketulusan dalam mengutamakan rakyat itu akan menjadikan negara Malaysia cemerlang dalam menentukan
memastikan jaminan security makanan ditentukan dengan sebaik-baiknya. Baik. Itu pandangan saya.